Hai, kita jumpa lagi. Khas kepada pelajar-pelajar BM118. Pastikan semua pelajar BM118 menonton dan melihat dan memahami video taklimat KPP yang saya sampaikan sebelum ini. Untuk taklimat khas untuk kamu, beberapa perkara yang perlu anda tahu, iaitu maybe saya akan memperceritakan mengenai diri saya dan juga pilihan pengajian secara detail dan juga jadual, dan akhir sekali maklumat-maklumat penting yang kamu perlu tahu sebelum dan semasa mendaftar kursus. Seperti anda tahu, nama saya Encik Muhammad Fahimi Ahmad, KPP bagi BM118 dan juga program ijazah BM232. Jika anda lihat di sini, anda boleh menghubungi saya melalui email dan juga office number, dan saya sertakan juga handphone nombor saya untuk anda senang menghubungi, ya. Jangan segan sila untuk menghubungi saya. Tetapi jika anda tidak dapat menghubungi saya, anda boleh menghubungi Puan Nur Azlina Abdul Rahman, iaitu pembantu takbir yang membantu saya dalam menguruskan bahagian akademik, ya, di sini, ya. Disertakan juga email, telefon dan juga fax number. Maklumat ini semua kamu boleh dapati seperti biasa di dalam website iNet. Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu pilihan pengajian. Jika anda buka di dalam website iNet dan memilih pilihan pengajian BM118, anda akan habis dalam masa 8 semester, iaitu selama 4 tahun. Terdapat beberapa perkara ataupun maklumat yang tiada di dalam website yang kamu ambil tu. Compare apa yang saya bagi pada hari ini. Salah satu maklumat yang tiada dalam website ini adalah maklumat prasyarat. Prasyarat ini bermaksud subjek-subjek kursus-kursus yang perlu anda lulus sebelum mendaftar kursus tersebut. Sebagai contoh, kamu boleh lihat di bahagian 2, kita ambil ELC 150. Sebelum anda mendaftar ELC 150, kamu perlu lulus ELC 120. Maklumat yang saya akan ceritakan ini, saya ada lampirkan dalam CD khas untuk pelajar BM118. Maklumat kedua adalah mengenai tanda N di hujung kiri anda. Tanda N ini bermaksud subjek-subjek ini adalah non-final, iaitu tiada final exam. So, bila tiada final exam, anda perlu hadir ke semua seminar, ke 5 seminar ataupun 7 seminar jika tiada final exam. Kerana apa? Jika anda tidak hadir ke seminar, kemungkinan besar markah ataupun grading untuk subjek tersebut rendah. Kerana apa? Kerana kebiasaannya bila subjek yang tiada final exam, assessment ataupun ujian test kebiasaannya dilakukan semasa seminar dijalankan. Jika anda betul-betul tidak boleh hadir, pastikan anda berkomunikasi dengan pensyarah anda dan memberi maklum dan bertanya kepada kawan-kawan apa aktiviti yang telah dijalankan pada seminar tersebut. Anda perlu ingat, bila tiada final exam, make sure datang kelas. Okey, maklumat lain adalah seperti jumlah kursus-kursus yang perlu anda daftar. Anda perlu menghabiskan semua kursus-kursus ini dan baru anda boleh menamatkan pengajian di UiTM. Selain itu juga, jika anda perasan, kenapa ada 4 subjek sahaja per semester? Ini adalah kerana kelas untuk EPJJ ataupun di iNet cuma dijalankan pada hari Ahad bermula 8.30 dan berakhir pada 6 suku. Kalau kita tengok, setiap pertemuan tu adalah 2 jam saja. So, bila 2 jam ini, kita bermula pada 8.30 hingga 10.30, 2 jam, 2 jam seterusnya dan 2 jam seterusnya, dan akhir sekali 4 suku hingga 6 suku. Dan kita tidak boleh mendaftar lebih pada 4 kerana kita tidak boleh buat kelas pada kelas malam, ya. Saya mencadangkan supaya pelajar bila mendaftar, pastikan melihat pilihan pengajian. Jika anda mendaftar mengikut pilihan pengajian, insya-Allah anda akan tamat dalam masa 8 semester. Tetapi jika anda mendaftar kurang daripada 4, sama ada 1, 2 atau 3, kemungkinan besar kamu perlu extend ataupun bertambah semester, ya, untuk menamatkan pengajian. So, saya mencadangkan kamu ikut saja.
Okey, bagi jadual untuk BM118, kelas lokasi anda adalah di bangunan FSK 6 UiTM Kampus Puncak Alam. Saya ulang suara, UiTM Kampus Puncak Alam, bukan di Shah Alam ya. Kerana apa? Ada terdapat beberapa alasan. Salah satunya adalah fakulti untuk bisnes ataupun MPM sudah lama bertapak di Puncak Alam. Dan keduanya, kamu kena tahu bahawanya UiTM Shah Alam, UiTM Puncak Alam, UiTM Sungai Buloh dan UiTM Dengkil merupakan satu kampus di bawah UiTM Kampus Selangor. Dan saya rasa kemudahan di sana adalah lebih baik bagi pandangan saya dan memudahkan pelajar. Kepada semua pelajar yang tidak tahu di mana UiTM Puncak Alam, saya cadangkan kamu mencari sedikit maklumat sebelum hadir ke seminar. Kerana biasanya masalah yang biasa berlaku adalah pelajar sesat dan tidak tahu dan menyebabkan anda akan masalah untuk hadir ke kelas pada hari pertama terutamanya. Pastikan kamu datang awal, terutama pada hari kelas pertama, kerana parking adalah limited. Okey, maklumat seterusnya dalam jadual adalah tarikh seminar. So, jika anda lihat tarikh seminar sini, saya telah menyenaraikan 5 seminar yang utama dan additional 2 seminar khas untuk subjek kira-kira, iaitu MET, ekonomi dan juga account ya. Selain pada 3 subjek ini, anda semua hanya perlu hadir 5 kali per seminar. Dan setiap kali perjumpaan bagi setiap kursus itu adalah 2 jam. Dan anda perlu ingat, bukan hanya datang ke kelas dan habis, anda juga perlu masuk iClass ataupun LMS iNet untuk berhubungi dan berbincang berkaitan pembelajaran anda bagi setiap kursus. Bagaimana anda untuk membaca jadual? Seperti biasa saya maklumkan sebelum ini di talimat KPP, kamu perlu melihat daripada kiri ke kanan, iaitu kiri adalah kumpulan kamu dan seterusnya adalah slot masa 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Okay. Jika anda memilih kumpulan, kadang-kadang kumpulan ni bukan ada 1A, ada 1A, 1B bermaksud 2 kumpulan. Pastikan bila mendaftar, jangan kamu daftar kursus yang bertindih. Secara mudahnya, anda perlu mendaftar bagi kumpulan yang sama bagi 4 kursus yang berbeza. Jika kelas penuh, anda boleh menghubungi saya ataupun Puan Azlina untuk memaklumkan. Dan yang terakhir daripada saya adalah pendaftaran kursus. Saya menyediakan pengajian dan jadual adalah sebagai rujukan kamu saja. Kerana pelajar yang akan menentukan jadual kamu sendiri. Pengajian EPJJ ataupun fleksibel, kamu yang menentukan berapa banyak subjek yang kamu ingin belajar. Secara kesimpulannya, kamu boleh register apa sahaja subjek yang kamu nak dengan syarat kelas tidak bertindih masa dan kursus tersebut boleh didaftarkan. Tetapi sekali lagi saya mencadangkan supaya kamu daftar mengikut pelan pengajian yang dicadangkan supaya tidak akan ada masalah yang berlaku. Kerana apa? Jika anda susun jadual anda dan tidak sama dengan jadual saya, ada kemungkinan kamu tidak boleh mendaftar subjek tersebut pada akhir semester kerana kelas itu bertindih. Dan akhir kata daripada saya, jika anda mempunyai masalah apa jua mengenai pengajian dan pembelajaran kamu di sini UiTM, mohon untuk menghubungi saya ataupun staf pentadbiran iaitu Puan Azlina untuk membantu kamu. Sekali lagi, saya berterima kasih kerana sudi mendengar maklumat ini dan harap semuanya berjaya dan tamat pada masa yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.